Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah lama cikgu tak buat video YouTube ni ya. Okey, kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, okey, kita bertemu kembali hari ini 11 Oktober ya, 11 Oktober hari Senin. Kita sambung pelajaran bahasa Melayu kita ya. Okey, buka buku teks muka surat 65 ya, unit 11, muka surat 65. Kita selamat di sini. Okay. Ingatlah pesanan guru. Okay. Murid-murid, mari kita baca sama-sama ya. Murid-murid, sebentar lagi waktu rehat. Kamu mesti beratur sebelum pergi ke kantin. Okay, apa jawapan murid-murid? Baik cikgu, kami akan pergi beratur sebelum pergi ke kantin. Okay. Kemudian, apa pesanan cikgu lagi? Berjalan dengan tertib dan berhati-hati, awasi tangga dan longkang. Okay, apa jawapan murid? Ya cikgu, kami akan sentiasa berhati-hati. Okay, pesanan seterusnya, jangan berlari dan berebut-rebut. Jika terjatuh, kamu akan mendapat kecederaan. Okay, jawapan murid apa dia? Kami ingat akan pesanan cikgu. Jadi, cikgu harap kamu sentiasa berwaspada. Baiklah cikgu. Okey. So bila ada pesanan ataupun apa nasihat daripada guru atau ibu bapa, apa kita punya respon? Respon tu apa maksudnya? Respon ni kata pinjaman ya. Daripada bahasa Inggeris respond respon ni maksudnya tindak balas lah, jawapan kita kepada soalan ataupun pesanan. Okey, jadi nanti kamu akan buat latihan muka surat 71 dalam buku aktiviti ya. So jawapan ni macam ni lah. Respon dia, ya cikgu, kami akan sentiasa berhati-hati. Kami ingat akan pesanan cikgu. Baiklah cikgu. Lagi apa? Baik cikgu, kami akan pergi beratur sebelum pergi ke kantin. Okey, ini respon daripada nasihat daripada guru ataupun pesanan daripada guru. Okey. Seterusnya kita buka muka surat 66. Okey. Kita membaca lagi. Jauhi kawasan ini. Ini larangan lah. Jauhi kawasan ini. Kejayaan pasti milik kita. Kita tengok pantun dulu Pantun di atas tu. Mari kita baca sama-sama. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana, luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey. Tengok apa pertanyaan daripada guru ni. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Apa respon murid? Di luar pagar sekolah cikgu. Itu jawapan dia. Berdasarkan pantun tadi Mengapakah kawasan itu berbahaya? Tengok pantun tadi. Kenapa kawasan itu berbahaya? Ada, dia tak nyatakan. Okey. Kita boleh fikir sendiri. Kenapa kita dilarang bermain di kawasan luar sekolah? Waktu persekolahan. Okey, tengok jawapan murid di bawah ni. Kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. So banyak kenderaan di luar sekolah, kita tak boleh bermain di luar kawasan sekolah. Ya murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Ya. So waktu persekolahan mesti berada dalam kawasan sekolah, mana boleh keluar. Ya. Okey. Seterusnya muka surat 67. Tengok pantun seterusnya.
Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, ini di mana ni? Di stop PJ di stop PJ. So apa jawapannya? Kita hendaklah apa? Kita hendaklah berwaspada semasa mengambil alatan Kenapa mesti berwaspada? Agar diri tidak tercedera. Okey, pantun yang ketiga, tengok. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. So, apa jawapan kamu Kita tidak boleh apa? Ya, tengok pantun tadi lah. Maksud pantun tadi Kita tidak boleh bermain di kawasan letak basikal dan motosikal Kita tidak boleh bermain di kawasan letak basikal dan motosikal. Okey, pantun seterusnya. Pantun akhir sekali. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey. So, apa responnya? Kita perlu mengutamakan keselamatan. Pergi mana-mana pun penting menjaga keselamatan. Walaupun di dalam rumah. Mesti jaga keselamatan. Okey. Seterusnya ke surat 68. Ini aktiviti menulis penulisan. Kita waspada, kita selamat. Okay, mari kita baca petikan ini. Ini taman sains sekolah saya. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dahan yang rapuh akan patah. Kita akan terjatuh dan tercedera. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah peraturan. Okey. Ini petikan tentang kita perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di mana? Di taman sains sekolah kita tak ada taman sains. Okey. Contoh apa yang ada di kawasan taman sains ni? Kolam ikan, ada pokok-pokok, ada sangkar burung, ada pokok berduri, kemudian ada kawasan lantai yang licin. Kenapa licin? Sebab berada di kolam ikan tu air, kawasan tu berair. So licin lah. Okey, apa aktiviti yang kita nak buat ni? Okey, dia suruh buat apa? Menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Okey, ni nanti kita akan buat di dalam buku aktiviti Okey, seterusnya kita buka buku aktiviti. Unit 11 muka surat 71. Lengkapkan respon yang sesuai. Respon yang tadi kita dah belajar tadi, yang cikgu pesan tadi. Tengok gambar yang pertama. Di bilik muzik Apa pesanan cikgu tu? Simpan alat-alat muzik selepas digunakan. Cikgu tu pesan apa? Cikgu muzik tu pesan apa? Simpan alat-alat muzik selepas digunakan. So apa jawapan murid tu? Baik cikgu. Saya akan simpan semua alat muzik itu. Okey. Kalau tak muat tulis kecil
Kemudian tengok gambar yang kedua sebelah kanan. Sebelum keluar, letakkan semula barang-barang yang diambil. Ya, apa jawapannya? Ya, cikgu. Kami akan letakkan semula barang-barang tersebut. Ni di mana? Di bilik pendidikan seni. Cikgu seni pula. Cikgu yang sama jugalah. Dia ajar muzik, dia ajar seni. Okey, seterusnya di perpustakaan. Apa cikgu ni pesan? Letakkan buku di troli selepas dibaca. Okey. Apa jawapan kamu? Baiklah cikgu. Kami akan letakkan buku di troli. Kemudian di makmal komputer. Cikgu ni pesan apa? Pastikan tangan kamu kering sebelum menekan switch. Apa jawapannya? Kami ingat akan pesanan cikgu. Macam dalam buku teks tadi lah, muka surat 65. Sama je. Boleh pilih yang mana satu. Okey. Ini muka surat 71 dalam buku aktiviti. Seterusnya buka muka surat 72. Baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Ini senang sangat ni. Kamu padankan guna pembaris ya. Tengok pantun yang pertama. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Mana? Gambar yang mana beratur di luar kelas? So cari, gariskan. Tengok pantun yang kedua. Orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Tengok gambar yang mana? Padankan. Dan pantun terakhir. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Mana tatang pinggan? Tatang pinggan ni maksudnya kita memegang pinggan tu lah, berhati-hati. Tu maksud tatang. Okey, tengok gambar yang mana Okey, dan gariskan. Okey, aktiviti seterusnya baca pantun kemudian nyatakan maksud pantun. Okey, ini muka surat 73 ya. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur, usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Okey, tengok kamu sebelah kanan tu kamu tulis ya. Apa maksud pantun tadi? Kita dilarang berlari di dalam apa? Ya, di dalam tandas. Kita dilarang berlari di dalam tandas kerana apa? Kerana lantainya licin. Okey, tengok pantun kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. So apa jawapan di sebelah kanan tu? Maksud pantun. Kita hendaklah memastikan tangan kering dahulu. Tangan kering dahulu sebelum menekan suis elektrik. Okey, pantun akhir sekali. Pergi ke lata membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Okey. So apa maksud pantun di sebelah kanan tu? Kita hendaklah apa? Mengikut peraturan supaya pasti selamat. Okey, itu jawapannya. Dan seterusnya latihan akhir sekali ya. Tulis ayat yang diimlakkan. Okey. Nak tulis di mana? Di dalam buku BM2, buku garis 1 ya. Salin semula petikan ini. Okey, kita baca dulu petikan ni. Cerita tentang apa? Murid-murid, ini stor pekerja. Stor ini ialah tempat menyimpan alatan perkebunan. Banyak alat yang berbahaya disimpan di dalam stor ini.
terdapat alatan yang tajam seperti cangkul, kapak, parang, gunting, pokok dan tajak. Alatan lain seperti mesin rumput, generator dan gergaji berantai juga disimpan di sini. Selain itu, racun rumpai dan racun serangga turut ada. Jangan sekali-kali menghampiri tempat ini. Kamu semua dilarang masuk ke dalam stor ini. Stor ini ialah kawasan larangan. Tempat ini sangat berbahaya. Okey. So, apa aktiviti apa latihan yang kamu perlu buat ialah kamu salin semula petikan ini di dalam buku BM2. Okey, macam mana nak salin? Tengok sini Kamu salin dalam buku BM2. Pertama kamu mesti berhati-hati tentang huruf besar Permulaan ayat mesti huruf besar ni, huruf besar. Semua permulaan ayat mesti huruf besar. Okey. Yang kedua, bila mula ayat mesti, contoh ni ada satu garisan dalam buku kamu ada garisan tepi ni macam ni. Okey, rapat, murid-murid ni rapat ke garisan. Ni rapat. Okey, sekejap cek padam balik. Maknanya ni rapat, murid ni rapat. Ini rapat. Okey. Ini dipanggil perenggan pertama. Ini dipanggil perenggan kedua. Ini perenggan ketiga, ini perenggan keempat. So ada 4 perenggan. Macam mana kita nak bezakan perenggan-perenggan ini? Okey. Yang pertama, perenggan pertama mesti berada hampir dengan garisan. Okey, perenggan yang kedua ni garisan, jarakkan 1 jari. Nampak dia jarakkan jauh. Ini pun dia jarakkan. Perenggan ketiga, perenggan keempat pun dia jarakkan. Selang 1 jari. Okey. Okey, satu lagi cikgu nak pesan. Tadi huruf besar, huruf kecil jangan bertukar Kamu hanya salin saja, tiru je, tak boleh salah. Kemudian tanda bacaan. Tanda bacaan contoh ni. Tanda bacaan koma ni, noktah jangan tinggal. Okey, noktah ni koma. Okey, ni lagi koma, noktah ni koma. Jangan tinggal. Kalau tinggal salah. Ya. Okey. Faham tak ni? Ni cara nak menulis petikan karangan di dalam buku BM2. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Boleh WhatsApp cikgu Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Siapkan 2 kerja satu dalam buku aktiviti dan satu lagi dalam buku tulis BM2 Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.